Anjung usahawan lawas yang terletak di pusat pembangunan bandar lawas bakal menjadi tarikan pengunjung pada masa sama memacu ekonomi peniaga tempatan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek bernilai 3.8 juta ringgit itu dilaksana di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Siap pada Mei tahun lalu, bangunan tersebut masih memerlukan beberapa kemudahan dan kelengkapan sebelum dapat beroperasi sepenuhnya. Kita telah pun berbincang supaya kita mendapatkan OP dan kita mahu di Anjung Usahawan ini beroperasi selewat-lewatnya 1 Jun tahun ini. Kita melihat kedudukan Anjung Usahawan Lawas ini di satu tempat pusat pembangunan. Anjung usahawan tersebut akan menempatkan 10 buah gerai makanan, kedai runcit, ruang makan yang memuatkan 180 orang dan ruang untuk membuat persembahan dan pelbagai aktiviti. Bangunan tersebut terletak di kawasan pusat pembesaran bandar lawas yang akan menempatkan Sentex Lawas, Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas yang baharu selain berdekatan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas yang baharu. Sebuah pencawang elektrik telah siap dibina di kawasan Batu Kawah. Timbalan Premier Merangkap Adun Batu Kawah, Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian menerusi perkongsian di Facebook berkata pembinaan yang melibatkan kos 16 juta ringgit. Dengan adanya pencawang baharu akan dapat menampung permintaan bekalan elektrik yang semakin meningkat. Ia juga penting untuk mengelak gangguan bekalan elektrik di kawasan berkenaan. Projek tersebut sebahagian daripada 225 juta ringgit yang diperuntukkan untuk meningkatkan infrastruktur bekalan elektrik di Batu Kawah bagi tempoh 2023 hingga 2027. Dua lagi pencawang elektrik akan dibina di Batu Kawah dalam masa terdekat. Ketika ini, penggunaan tenaga elektrik di Batu Kawah adalah sekitar 54 megawatt dan dijangka meningkat sehingga 90 megawatt dalam tempoh 5 tahun akan datang. Beberapa sesi town hall akan diadakan di Miri bagi memastikan rakyat mendapat maklumat tepat serta memahami sepenuhnya syarat dan proses permohonan program-program perumahan kerajaan. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB akan dijemput untuk memberi taklimat terperinci mengenai skim pinjaman yang disediakan. Inisiatif itu bertujuan memastikan setiap individu yang layak benar-benar memanfaatkan kemudahan perumahan ditawarkan SPNB. Beliau berkata menerusi kenyataan media sempena lawatan ke pejabat SPNB Kuching. Lawatan bagi meninjau pelaksanaan program perumahan disediakan kerajaan untuk masyarakat Miri. Jelas Chew lagi, di Miri keperluan rumah mampu milik semakin mendesak dengan pertambahan penduduk. Beliau berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan negeri yang telah menyediakan skim perumahan kepada rakyat selama ini. Namun berharap lebih banyak program-program perumahan dilaksana bagi menampung keperluan penduduk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof semalam berpeluang menyantuni peniaga Bazar Ramadan di Taman Sukma Kuching. Kunjungan itu sebahagian daripada program Jelajah Bazar Ramadan. Beliau dan peniaga menghargai kesudian pemimpin mereka turun padang meninjau suasana di bazar berkenaan. Datuk Seri Fadilah tiba sekitar pukul 4.30 petang selepas menunaikan solat asar di sebuah masjid berhampiran. Beliau kemudiannya terus melawat gerai-gerai yang beroperasi dan beramah mesra dengan peniaga. Beliau yang juga ahli Parlimen Putrajaya turut bertanya mengenai perniagaan mereka selepas lebih seminggu Ramadan. Bazar Ramadan Taman Sukma salah sebuah bazar di bawah kendalian Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Bazar tersebut menempatkan kira-kira 70 gerai yang menawarkan pelbagai jenis juadah berbuka puasa. Sementara itu, pembukaan Bazar Ramadan di beberapa lokasi di kawasan Satok memberi banyak pilihan kepada umat Islam untuk mendapatkan juadah berbuka puasa. Bazar Ramadan Rinduk Raya di Hikmah Exchange Event Centre salah satu bazar yang menyediakan kawasan atau lokasi yang lebih selesa kepada pengunjung. Bazar tersebut anjuran pemodalan Satok Berhad bersama komuniti Kuching Kabut Sel yang menempatkan 80 gerai. Penduduk bertambah di Kuching, parkingnya shortage. Jadi kalau ada 2 tempat, jadi selesa untuk sidak parking. Dan pengunjung untuk pengunjung-pengunjung lah. Kerana pengunjung-pengunjung bukan hanya orang lokal, orang di luar kawasan yang datang.
kan, berbilang-bilang kaum, bangsa dan agama datang. Kerana pada bulan Ramadan semua rakyat keluar cari makanan kerana sudah menjadi tradisi di Malaysia lah. Pembukaan bazar tersebut turut memberi peluang kepada lebih ramai penaika tempatan untuk menambahkan pendapatan sepanjang Ramadan. Apatah lagi dengan kadar sewaan tapak yang berpatutan membolehkan mereka menawarkan harga barangan dan makanan yang juga berpatutan kepada pengunjung. Kami orang di situ, kami orang mula biryani dengan kari, goreng mamak, kicap bawang, air merah dengan udang, lamb shank. Alhamdulillah. Kami orang before tu, kami orang memang dah tiap tahun jual bazar, just first time di Hikmah. Coba jual harga yang mampu orang makan. Tempatnya a bit convenience lah, bukannya di tengah, and then tempat tu pun baru juga, so nampaknya more better lah and selesa. Yeah, because kemudahannya lagi baru nak. Jadi in terms of kebersihannya still nampak proper lah. And then contoh macam untuk yang bazar yang jual baju dalam punya tempat yang bertutup, beraircon, so lebih selesa untuk pengunjung-pengunjung lah. Masyarakat sekitar Kuching memanfaatkan cuaca yang baik hujung minggu ini tadi dengan mentai iftar perdana anjuran Majlis Islam Sarawak dan Dewan Bandaraya Kuching Utara di tebingan Kuching. Majlis tersebut terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama, berjaya menarik kehadiran lebih 1,000 peserta. Orang ramai menyifatkan penganjurannya sebagai peluang untuk mengeratkan hubungan sesama masyarakat Islam. Penganjuran iftar pada tahun tu boleh mengharapkan silaturahim pada semua orang, pada siapa-siapa lah yang beragama Islam yang mengikuti program tu lah. Lokasi yang strategik berhampiran Sungai Sarawak dan menghadap bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak memberi keselesaan kepada ibu bapa yang membawa anak kecil. Pada masa sama, memberi peluang kepada anak-anak perantau untuk berbuka puasa bersama rakan-rakan dan masyarakat lain dalam suasana harmoni. Tahun tu special sikit lah, kita di depan Dun di waterfront situ, so tempatnya agak macam sesuai kita nak ngembak, especially kita yang beranak tu nak ngembak kanak-kanak sebab nyasi bertanah, becak pindah, so happy lah. Dan mbak anak-anak pun macam excited nak bermain, so definitely satu pengalaman yang berharga untuk kami orang dan juga anak-anak yang dimbak. Sedih lah, sedih sebab first time jauh daripada ibu bapa, first time tidak berpuasa, tidak bersahur sama-sama, jauh daripada mereka. Syukur ada kawan-kawan yang baik macam diorang. Polis Kuching menahan seorang lelaki berumur 25 tahun yang didakwa kurang siuman kerana melakukan kekecohan di sebuah gereja di Jalan Tun Abang Haji Openg Sabtu lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, kejadian berlaku sekitar 6.50 petang. Lelaki itu dikatakan telah masuk ke dalam gereja dan memaki hamun para jemaah. Dia juga dikatakan bertindak mempaling botol ke dalam gereja sebelum keluar dari gereja berkenaan. Susulan itu, sepasukan polis telah dikerah ke gereja terbabit dan menahan individu tersebut. Keluarga lelaki itu juga telah tampil ke balai polis dengan membawa dokumen berkaitan dan lelaki itu didapati sedang menerima rawatan di hospital. Dia juga dipercayai tidak mengambil ubat yang dibekalkan pihak hospital selama beberapa hari. Kes disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.